'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus daripada bab yang ketiga, daripada ayat ke-16 hingga ayat ke-19. Dan saya akan bacakan daripada AVB, Alkitab versi Borneo. 12 orang yang dipilihnya itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Yakobus dan saudaranya Yohanes, iaitu anak-anak Zebedeus. 2 orang adik-beradik itu diberinya nama Boanerges yang bermaksud anak petir. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpheus, Thaddeus, Simon orang Patriot dan juga Yudas Iskariot yang kelak mengkhianatinya. Daripada 12 orang pengikut Yesus ini yang juga dipanggil sebagai rasul, tugas mereka ialah pertama untuk menyertai Yesus dan juga Yesus mengutus mereka untuk menyebarkan Injil ataupun berita baik. Dan inilah tugas mereka. Daripada 12 nama ini dan juga saya mengkaji tentang latar belakang mereka, saya mendapati ada 3 pengajaran yang kita boleh belajar daripada mereka, dan juga ini juga menunjukkan tentang kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, dan ini juga kita boleh perhatikan dan kita boleh belajar daripada ciri-ciri 12 orang rasul ini dan juga daripada background dan latar belakang mereka dan 3 perkara ini yang saya ingin kongsikan. Yang pertama mereka ialah orang biasa dan juga orang berdosa. Okey, kebanyakan mereka ialah orang-orang biasa. Mungkin Bartolomeus ataupun nama dia yang satu lagi iaitu Nathanael, mungkin dia orang yang berpendidikan, dan mungkin juga Yudas Iskariot dia orang yang berpendidikan, dan mungkin juga Matius orang yang berpendidikan. Tetapi kebanyakan mereka ialah orang-orang biasa. Dan bukan hanya orang-orang biasa, tetapi mereka juga tergolong dalam golongan yang berdosa. Kalau kita lihat contohnya Yakobus dan juga Yohanes, Yesus memanggil mereka sebagai Boanerges, dan inilah ditafsirkan sebagai anak petir. Kenapa? Kerana mereka ini orang yang jenis suka pemarah, yang sangat ganas orangnya. Dan sebelum mereka mengikuti Yesus, dan dalam proses mereka mengikuti Yesus, mereka berubah. Tetapi kita melihat bagaimana latar belakang mereka pada masa Yesus memilih mereka. Begitu juga dengan Petrus. Petrus apabila dia melihat mujizat yang Yesus lakukan, Petrus berkata kepada Yesus, "Nyahlah ataupun tinggallah aku, kerana aku orang berdosa," kata Petrus di hadapan Yesus, dan dia menyedari diri dia orang berdosa. Begitu juga dengan Matius ataupun Lewi, dia ialah seorang pemungut cukai, dan memungut cukai itu ialah bukan pekerjaan yang berdosa, tetapi apa yang dia lakukan ialah dia memungut cukai lebih daripada apa yang sepatutnya. Oleh itu dia juga dipanggil sebagai orang berdosa. Malah dia juga ada kawan-kawan daripada orang yang berdosa dan juga pemungut cukai yang lain. Dan kalau kita melihat ke-12 orang ini, kebanyakan mereka ialah orang biasa dan juga orang yang berdosa. Sama seperti kamu dengan saya sebelum kita mengenal Yesus. Dan ini sangat penting kerana kita melihat bagaimana Yesus sengaja memilih kebanyakan orang yang biasa dan juga orang yang berdosa. Begini, Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi Yesus datang untuk orang yang sakit. Yesus bukan datang untuk orang yang benar, tetapi datang untuk orang yang berdosa. Dan itu sebab Yesus memilih mereka. Kebanyakan mereka ialah orang biasa dan orang yang berdosa. Contohnya apabila orang melihat Petrus dan juga Yohanes selepas Yesus mati kemudian bangkit semula, kedua-dua mereka menjadi berani. Dan ini respon orang terhadap Petrus dan juga Yohanes dalam Kisah Para Rasul bab yang keempat ayat ke-13. Apabila mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, sedangkan kedua-duanya ternyata orang yang tidak berpelajaran serta tidak terlatih, mereka pun heran. Mereka sedar bahawa kedua-duanya telah bersama dengan Yesus. Bukankah Yesus memanggil mereka dalam Markus bab yang ketiga ayat ke-14 dan 15? Yesus memanggil mereka untuk menyertainya, dan disebabkan mereka menyertai Yesus ataupun bersama dengan Yesus, mereka melihat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan para rasulnya. Dan terutama sekali Petrus dan juga Yohanes ialah orang yang tidak berpelajaran, dan mereka juga orang yang tidak terlatih. Tetapi Yesus menggunakan mereka dengan besar sekali. Sebab itu saya katakan banyak perkara yang kita boleh pelajari dalam kehidupan 12 orang ini. Kebanyakan mereka ialah orang biasa dan juga orang berdosa. Dan yang kedua yang saya pelajari ialah kesatuan dalam perbezaan. Kalau kamu mengkaji 12 orang rasul ini, kalau kamu melihat latar belakang mereka sangat-sangat berbeza. Saya bagi contoh, 2 contoh. Okey, contoh yang pertama ialah Petrus ialah seorang nelayan, contoh dia. Dan setiap kali kalau dia mendapat ikan dan sebagainya,
hasil daripada jualan dia itu, dia harus memberi cukai kepada Roma. Dan Roma mengarahkan orang Yahudi sendiri untuk mengutip cukai daripada orang-orang Yahudi. Dan salah seorang pemungut cukai ialah Lewi ataupun Matius. Dan kalau kamu lihat, Yesus memilih 12 orang rasulnya terdiri daripada para nelayan dan juga pemungut cukai. Dan ini ialah dua enemies yang sepatutnya dilihat sebagai setiap kali nelayan dapat hasil nelayan dapat ikan dan sebagainya, mereka terpaksa bayar cukai, dan besar kemungkinan mereka membayar cukai kepada pemungut cukai, iaitu Lewi ataupun mereka yang lain. Jadi kalau dalam kumpulan itu ada nelayan dan juga ada pemungut cukai, itu sesuatu arch enemy yang kita perhatikan. Tapi Yesus memilih mereka menjadi satu tim, satu kesatuan. Dan begitu juga kalau kita lihat salah seorang nama di sini, Simon orang Patriot ataupun orang Zealous, Simon the Zealot. Dan Zealot inilah orang yang Patriot, iaitu orang yang ingin meruntuhkan kerajaan Roma pada masa itu supaya kerajaan Daud dapat dibangkitkan semula. Jadi mereka yang buat riot, mereka yang buat masalah, dan orang Roma sangat tidak suka dengan Zealot, dan mereka membuat keadaan itu kacau bilau. Tetapi ada juga di kalangan pengikut Yesus yang dipanggil sebagai nationalist ataupun orang yang ingin mengekalkan keamanan. Kemungkinan Yakobus anak Alphaeus, Thaddeus, dan juga mungkin dan juga Thomas, mungkin mereka juga dikatakan sebagai nationalist, iaitu mereka yang ingin mengekalkan keamanan di mana tempat mereka berada. Jadi kamu lihat, satu ingin mengekalkan keamanan, satu lagi yang ingin membuat kekecohan ataupun ingin meruntuhkan kerajaan pada masa itu. Dan dua kumpulan ini Yesus kumpul untuk menjadi pengikutnya. Dan itu contoh-contoh yang kita perhatikan. Dan dalam perbezaan mereka ada kesatuan. Dan Yesus sengaja memilih orang yang berbeza untuk menjadi pengikutnya. Dan begitu juga kamu dengan saya. Kita mungkin mempunyai perbezaan personality dan kemungkinan pemahaman kita juga berbeza dan sebagainya. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita boleh bersatu. Oleh itu kalau kita melihat 12 orang pengikut ini ataupun rasul ini yang kita boleh belajar daripada mereka. Dan yang ketiga, saya ingin buat video pendek kan. Dan yang ketiga ialah apa yang saya belajar ialah dalam panggilan kita juga ada panggilan dan juga peluang. Begini, apakah maksud saya? Ke-12 mereka juga dipanggil oleh Yesus untuk melakukan dua hal ini. Menyertainya dan juga memberitakan Injil Yesus Kristus. Itu kamu boleh baca dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 yang saya katakan dalam video yang sebelumnya. Dan mereka ada panggilan, tetapi dalam panggilan itu mereka boleh buat pilihan sama ada mereka ingin melakukannya ataupun tidak. Oleh itu apabila kita melihat dalam 12 senarai ini, dan senarai yang telah terakhir ialah Yudas Iskariot yang kelak mengkhianati Yesus. Jadi semua mereka dibuat panggilan dan Yesus memanggil mereka untuk melakukan sesuatu, untuk memberitakan Injil dan juga untuk mengikuti ataupun menyertai Yesus. Tetapi mereka juga ada peluang sama ada ingin mengikutinya ataupun tidak. Dan salah seorang daripada mereka ialah Yudas Iskariot. Begitu juga kamu dengan saya. Kita dipanggil. Kalau kita baca dalam Matius bab yang ke-28 ayat ke-19 hingga 21, kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita juga dipanggil untuk menyertai dan bersama dengan Yesus. Tetapi kita juga diberi peluang sama ada kita ingin mengikutinya ataupun tidak. Dan dalam mengikuti Yesus tidak ada paksaan. Sama ada kamu ingin mengikutinya ataupun tidak. Begitu juga dengan Yudas Iskariot. Walaupun dia tersenarai dalam 12 rasul, dia juga harus membuat pilihan sama ada yang ingin mengikuti Yesus ataupun tidak. Dalam ke-12 orang ini, hanya Yudas Iskariot yang tidak mengikuti Yesus. Dan kebanyakan mereka mati syahid. Kecuali Yohanes pengikut Yesus ini yang akan mati seperti biasa. Tetapi yang lain, kebanyakan mereka mati syahid ataupun become martyrs of Christ. Jadi, tiga hal ini yang saya pelajari daripada 12 murid ataupun rasul ini. Yang pertama, mereka orang biasa dan berdosa. Kamu dengan saya juga begitu. Yang kedua, ada kesatuan dalam perbezaan. Begitu, kamu dengan saya juga. Kita boleh bersatu dalam nama Yesus Kristus walaupun kita ada perbezaan. Dan yang ketiga ialah dalam panggilan kita, setiap kita yang mengikuti Yesus ada panggilannya, tetapi terpulang kepada kamu sama ada kamu ingin mengikut panggilan Yesus. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Goodbye.